Assalamualaikum. Hai semua. Nampak menyelerakan sungguh kan inti risoles ni? Rasanya sungguh berlemak dengan aroma daun ketumbar yang dicampurkan tu beri kesedapan yang berganda tau. Kali ni Umi buat inti kentang daging bercis. Suka betul anak sulung Umi makan, asyik suruh repeat goreng lagi dan lagi. Dalam tutorial ni Umi dah pun sharekan step by step dari awal cara buat inti kentang daging yang berlemak macam rasa carbonara gitu, serta cara hasilkan kulit risoles yang super nipis, lembut walaupun dah sejuk dan tak mudah terkoyak. Bau kulit risoles ni pun wangi je. Ada satu bahan rahsia yang Umi letak. Nak tahu? Jom tengok video Umi ni sampai habis. Bahan-bahan untuk inti: 4 biji kentang potong dadu-dadu kecil macam ni, 4 ulas bawang putih, setengah biji bawang Holland potong dadu-dadu saiz kecil, cube pati lembu, setengah batang lobak merah potong dadu, 1 sudu kecil lada hitam dan juga lada putih tumbuk halus, 400 gram daging cincang basuh bersih. Umi gunakan daging kisar Ramly ni. Memang sedap rasanya. 500 ml susu segar full cream dan juga keju cheddar. Langkah pertama, panaskan sedikit minyak dalam kuali. Tumiskan bawang putih ni hinggalah naik bau. Kemudian masukkan pula bawang Holland. Tumis lagi bagi bawang Holland tu layu dan manis bawang tu keluar. Kemudian masukkan daging cincang, lada hitam diikuti lada putih dan juga 1 cube pati lembu. Sebab Umi guna daging cincang, jadi gunakanlah cube pati lembu, lagi sedap dia hasilnya. Dah gaul sebatikan tu, terus masukkan kentang yang telah didadukan. Gaul bagi sekata kentang bersama daging. Kentang ni Umi masukkan awal, sebab kentang kan makan masa sikit nak empuk. Dan Umi suka bila kentang tu benyek-benyek bila makan. Kemudian tuangkan susu segar, gunakan yang full cream ya, untuk rasa yang lebih berlemak pada inti. Kalau nak tambahkan dengan cooking cream pun lagi sedap ya. Rasakan dengan sedikit garam. Garam ni tak perlu banyak sebab cube pati lembu pun yang kita masukkan awal-awal tadi dah ada rasa masinnya. Kentang dah nampak suku masak tu, boleh campurkan dengan lobak merah. Gaul sebati, sambung masak lagi bagi kentang, lobak empuk sepenuhnya dan kuah tu mengering sedikit. Kentang dan lobak dah nampak empuk tu, masukkan keju cheddar dalam 3 keping gitu. Bagi lagi merasa ya lemak-lemak cheese pada inti. Cheese tu tak payah letak banyak sangat sebab nanti waktu kita nak gulung risoles, Umi akan masukkan lagi mozzarella cheese. Sambung, gaulkan lagi, masak sampailah inti tu mengering. Waktu ni boleh rasa kalau ada apa-apa yang perlu di-adjust, anda boleh tambahkan. Dah siap, inti dah kering tu, taburkan dengan daun ketumbar bagi naik aroma wangi dan rasa sedap berganda tau. Bila makan tergigit daun ketumbar tu. Dah siap gaul bagi sebati, tutupkan api dan alihkan inti ni dalam bekas. Kita biarkan sejuk dahulu barulah nanti senang nak digulung. Sementara tunggu inti ni sejuk, jom kita buat kulit risoles. Sediakan 500 gram tepung gandum, Umi guna chop roast. Kemudian pecahkan 2 biji telur yang bersaiz B. Tambahkan setengah sudu kecil garam, 1 sudu kecil gula kester, 2 sudu besar tepung ubi kayu. Kemudian Umi ada tambahkan 2 sudu besar minyak masak. Dah tambah ke semua bahan ni, gaulkan sekejap. Sambil tu boleh tuang dalam 1 liter air. Air tu letak sedikit demi sedikit ya. Sebatikan dahulu bagi kuranglah tepung-tepung yang berketul tu. Dah nampak kurang sikit ketul-ketul tu, kemudian baru tambahkan lagi air. Gaul gunakan whisk supaya mudah ketulan tepung tu hancur sepenuhnya. Adonan yang macam kita nak buat macam lempeng tu, adonan tu biar cair sedikit ya daripada lempeng, supaya kulit risoles ni nipis je bila kita lenggangkan atas pan nanti. Umi ada tambahkan dengan creamy vanila ni.
Haish, baunya memang wangi sangat-sangat. Lebih wangi dari esen vanila. Masukkan dalam satu sudu kecil saja bagi hilangkan bau hanyir telur tu dan wangikan kulit risoles kita. Adunan tepung dah tak ada ketul-ketul, tapiskan ya, bagi tekstur kulit risoles ni lebih halus. Tengok tu masih ada ketulan-ketulan kecil tepung tu kan. Dan telur yang tak sebati sepenuhnya tu, sebab tu kita kena tapis. Umi tambahkan sedikit air dalam setengah cawan gitu bagi adunannya nampak lebih cair ya, macam ni. Mudah nanti kita nak lenggangkan atas pan. Gunakan pan leper yang non-stick, oles dengan sedikit minyak, kemudian tuangkan 3/4 sendok adunan ke dalam pan dan terus dilenggangkan bagi merata di keseluruhan bahagian dan nampak nipis gitu. Kemudian biarkan dalam 2 ke 3 minit bagi permukaan belah atasnya bertukar warna. Dah bertukar warna gitu, gunakan spatula untuk kita scrape bahagian tepi-tepi tu bagi mudah nanti nak angkat keluar kulitnya. Lebih kurang macam ni lah hasil kulit risoles yang dah masak. Tak perlu nak terbalikkan pun ya, masak sebelah bahagian sahaja. Belah atas dah bertukar warna, boleh dah angkat dan keluarkan. Sambunglah buat lagi hingga habis adunan tepung. Lenggangkan bagi betul-betul nipis macam yang Umi buatkan tu. Senduk jangan besar, kena pandai tentukan saiz senduk dengan saiz pan yang kita gunakan supaya hasil kulit risoles ni nanti nipis je. Adunan tepung pun memainkan peranan ya. Adunan tu biar cair sedikit dari lemping yang biasa kita buat dan lenggangkan bagi betul-betul nipis, barulah cantik hasil kulit risoles. Dah siap, tindih-tindihkan je macam tu, ianya tak akan melekat pun antara satu sama lain. Dah siap ke semua kulit-kulit ni? Jom kita gulung pula. Ini keju mozzarella yang Umi dah iris nipis memanjang. Ambil sekeping kulit risoles, tengok tu hasilnya. Nipis dan nampak lembut sangat-sangat kan? Tak mudah terkoyak pun bila kita lenturkan. Letakkan inti kentang daging, ikutlah nak letak sikit atau banyak. Tapi jangan terlalu banyak, nanti gemuk sangat pula risoles kita. Kemudian letakkan sekeping mozzarella cheese di atas inti dan tutup rapat dengan kulit risoles tersebut. Kemudian gulungkan bagi kemas dan padat. Di bahagian hujung kulit tu, sapukan dengan gam tepung gandum ya, biar melekat elok, tak terbuka bila kita goreng. Senang je kan? Gulung ni. Gulunglah hingga habis kulit-kulit risoles yang ada tu. Lagi besar saiz cheese mozzarella, lagi cheesy lah bila ditarik waktu makan nanti. Gam tepung gandum tu Umi bancuh 1 sudu besar tepung gandum dengan sedikit air. Jadikan macam paste yang pekat, likat gitu. Jangan cair sangat ya, supaya mudah nanti nak melekat. Tips nak bagi kulit risoles tu lembut, dalam adunan tepung tu letak minyak masak ya. Dan supaya kulit ni tak mudah terkoyak, tambahkan dengan tepung ubi kayu. Bagi kulit tu kenyal sedikit. Senang nanti kita nak handle waktu menggulung. Ia tak akan mudah terkoyak pun. Dah siap gulung ni, jom kita siapkan pula bahan salutan sebelum digoreng. Ambil dalam 3 biji telur yang bersaiz grade B, pecahkan dalam satu mangkuk sedang ni. Kemudian Umi tambahkan dengan sedikit susu segar full cream bagi berlemak rasa adunan telur. Gaul sebatikan telur dan susu tu bagi betul-betul sekata dan sebati. Dah siap celup risoles dalam adunan telur, golek-golekkan dan terus angkat, masukkan dalam breadcrumbs. Salut, gunakan sudu macam tu hinggalah ke semua bahagian bersalut sebati. Dah siap bersalut tu, boleh susun dalam bekas besar, sambung salutkan lagi breadcrumbs tu hinggalah habis. Senang buat banyak-banyak terus gini. Dah salut, boleh susun kemas dalam bekas. Kalau bertindih, boleh alaskan dengan plastik nipis dahulu
dan boleh di frozen kan baki yang kita tak nak makan dulu tu. Senang kan buat macam ni? Nanti nak makan, tinggal kita nyah beku dan bolehlah digoreng terus. Jom kita goreng beberapa ketul dulu. Pastikan minyak dah dipanaskan terlebih awal. Api jangan terlalu kuat. Gunakan api sederhana besar je sebab breadcrumbs ni mudah hangus. Masukkanlah dalam 3 atau 4 ketul sahaja ya. Jangan masukkan terlalu banyak. Nanti susah untuk kita balik-balikkan. Bila sebelah bahagian dah nampak mengeras sedikit tu, terbalikkan. Bagi garing sikit kulit rissoles ni. Kena rajin balik-balikkan. Bagi breadcrumbs tu, garing di sekata bahagian ya. Dah nampak keperangan kulit rissoles tu di kesemua bahagian. Bolehlah angkat dan toskan guna penapis dahulu ya. Bagi betul-betul tos minyaknya. Barulah diletakkan atas tisu dapur. Bagi lebihan minyak tu ditos sepenuhnya. Tengok tu nampak tembam-tembam rissolesnya kan. Selepas gorengan pertama, tapis dahulu sisa-sisa breadcrumbs yang tertinggal. Sebab kita tak nak nanti sisa breadcrumbs ni melekat pada gorengan yang kedua. Dah siap tapis sisa breadcrumbs tu, baru mulakan gorengan yang kedua. Supaya kita tak nak sisa-sisa yang dah garing yang awal tadi tu melekat di kulit rissoles. Dan hasil gorengan yang kedua ni pun nanti tak cantik. Nampak cantik je kan macam mi goreng tu. Tak perlu goreng lama sangat sebab intinya dan kulit tu pun dah masak sepenuhnya kan. Cuma kita goreng ni nak garingkan breadcrumbs dia je. Biar rangup je waktu makan nanti. Dah siap goreng tu, bolehlah terus hidang dan makan panas-panas. Memang sedap sangat-sangat. Intinya padu, padat dan efek cheese mozzarella yang ditarik tu. Memang nikmat makan hujan-hujan ni. Jom cuba rissoles style Umi. InsyaAllah banyak lagi resipi-resipi menarik bakal ada di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jom subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda suka dengan resipi Umi. Tekan bell untuk dapatkan notification video terbaru dari Umi. Assalamualaikum. Bye.